Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis pada petang ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya pada petang ini kita dapat bersama-sama di dalam majlis ilmu yang sangat-sangat disukai oleh Allah taala serta para malaikatnya. Mudah-mudahan bersama dengan kita semua para malaikat yang akan sentiasa mendoakan kita semua agar diampuni oleh Allah taala, dan mudah-mudahan kita semua akan dikumpulkan di taman-taman syurga Allah nanti insya-Allah. Muslimat yang dirahmati Allah taala, sebagai mukadimah kita lihat satu ayat Allah taala dalam surah Al-A'raf ayat 179, yang mana Allah taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Sadaqallahul azim. Mafhum ayat ini, sesungguhnya kami telah menyediakan untuk mereka neraka jahanam yang mana sebahagian besarnya ialah dari kalangan jin dan manusia. Bagi mereka hati, tetapi mereka tidak menggunakannya untuk berfikir. Baginya mata, tetapi tidak menggunakannya untuk melihat. Mempunyai telinga, tetapi mereka tidak menggunakannya untuk mendengar. Mereka sama seperti binatang ternakan, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah golongan yang lalai. Jadi kalau kita lihat daripada ayat ini, daripada ayat Allah Ta'ala ini, Allah memberi suatu amaran sebenarnya. Memberi amaran kepada kita sebagai hamba-hambanya. Yang mana kita tahu bahawa ramai di kalangan hamba-hamba Allah yang banyak terlupa tentang tanggungjawab mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu Allah memperingatkan kita. Allah mengingatkan kita bahawa sesungguhnya kami ni Allah Ta'ala telah menyediakan untuk kamu, untuk mereka ini neraka jahanam. Neraka jahanam tu memang disediakan oleh Allah. Untuk siapa neraka jahanam ni? Siapa penghuni-penghuninya? Maka dikatakan oleh Allah Ta'ala bahawa penghuninya kebanyakannya adalah dari kalangan jin dan manusia. Manusia tu siapa? Pastinya di kalangan kita semua. Manusia. Yang bergelar manusia. Kenapa mereka ini dimasukkan ke dalam neraka Allah? Allah memberi beberapa sebab kenapa mereka ini dimasukkan ke dalam neraka Allah.
Yang pertamanya Allah menyatakan bahawa lahum qulubul la yafqahuna biha. Aku bagi mereka semua ni, hamba-hambaku hati untuk berfikir. Ya, Allah berikan kita hati untuk berfikir. Yang mana baik, yang mana tidak. Yang mana perlu diikut, yang mana perlu ditinggal. Ya. Yang mana jalan-jalan ke syurga dan mana jalan-jalan di neraka. Allah berikan hati untuk kita berfikir melalui ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Maka kata Allah Ta'ala, aku bagi mereka hati, la yafqahuna biha. Tapi mereka tidak menggunakannya. Mereka tidak menggunakannya untuk berfikir ke jalan kebaikan. Itu yang pertama. Yang keduanya, walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka ni ada mata. Sepasang mata. Ya, kita semua diberikan mata untuk melihat. Melihat kebesaran Allah Ta'ala. Melihat Al-Quran. Memahami isi kandungan Al-Quran. Menjelmakan ajaran Al-Quran di dalam diri kita. Tetapi Allah kata, la yubsiruna biha. Malangnya mereka tidak menggunakan mata mereka untuk melihat. Ya, untuk melihat kebesaran Allah, untuk melihat kewujudan Allah, untuk melihat ayat-ayat Allah dan sebagainya. Dan perkara yang ketiga, kenapa mereka dimasukkan ke dalam neraka? Walahum azanul la yasma'una biha. Mereka ini kami kurniakan azanun, telinga-telinga. Yang mana telinga untuk apa? Untuk mendengar. Mendengar apa? Dengar nasihat. Dengar perkara-perkara yang baik. Dengar ayat-ayat Allah dan sebagainya. La yasma'una biha. Tetapi mereka tak nak mendengar. Bila diberikan tazkirah, peringatan, mereka buat-buat tak dengar. Kan? Ya, dipanggil untuk datang ke majlis ilmu, tak berminat dan sebagainya. Ya, kalau orang macam anak-anak kita kan, kita tahu anak kita nak dengar cakap kita ke tidak kan? Ya, kadang dia buat dia aja, sebenarnya tak dengar pun. Ya, tak dengar apa yang kita cakap. Itulah tiga golongan manusia yang disebutkan oleh Allah Ta'ala yang menyebabkan mereka ini semua akan dimasukkan di dalam neraka. Dan Allah mengiktiraf mereka, ulaika kal an'am. Mereka semua ini diumpamakan seperti binatang ternakan. Maknanya manusia ini, ya, yang ada mata tak nak melihat, ada telinga tak nak dengar, ada hati tak nak memahami, dianggap oleh Allah sebagai al-an'am, iaitu binatang ternakan. Bal hum adhal. Bahkan mereka lebih hina, ya, daripada binatang ternakan tersebut. Ulaika humul ghafilun. Mereka ini tergolong dalam golongan orang-orang yang lalai. Ya, jadi mudah-mudahan muslimat semua, kita ni sebagai manusia yang sifatnya pelupa. Kan sifatnya lupa. Kan? Semalam ingat, hari ini lupa. Semalam berazam nak buat yang terbaik. Hari ini kelalaian. Kan? Malam tadi bertaubat, pagi ni buat lagi. Kan? Terkadang begitu. Ya, hari ini berazam, ya Allah, aku nak menjadi insan yang terbaik hari ini. Aku tak nak banyak cakap. Aku tak nak marah-marah. Aku nak senyum di hari ini dengan suami dan anak-anak. Azamnya. Kan? Tapi bila pagi, ni dah setengah hari, ada mulalah muka ibu-ibu pun dah ada macam-macam muka kan. Tadi ceria, masuk ke tengah hari ni, udah kepenatan, mulalah. Ya, muka kita pun dah bertukar dah. Ya, okey. Jadi, apapun, banyakkan istighfar, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sedikit inilah peringatan untuk diri kita, terutama yang bercakap ini. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan yang akan menjadi ahli neraka disebabkan tiga perkara ini. Ya, mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan segala anugerah Allah, ya, panca indera yang Allah berikan kepada kita ini dengan sebaik yang mungkin, insya-Allah. Baik, jadi pada petang ini kita akan membincangkan tentang sujud sahwi. Ya, sujud sahwi. Semua dah mahir dah. Ini cuma sebagai suatu peringatan. Dah buat dah pun, ya.
Baik, apa dia sujud sahwi? Ya, apa dia sujud sahwi? Baik, makna sujud sahwi, ya, erti sahwi dari segi bahasa ialah lupa dan lalai terhadap sesuatu. Sahwi tu maksudnya lupa. Makin tua, makin banyak lupanya. Dalam sembahyang terutamanya, ya. Tadi dah baca Fatihah ke belum, ya? Kan? Dah ke belum? Dah baca habis surah dah ni. Fatihah dah baca ke belum? Kadang terfikir macam tu, kan? Rakaat 2 ke 3 itu sudah biasa. Ya, dia kelupaan tu bila kita umur bertambah, ya, dia semakin lagi. Ni dah masuk ke 50, nak masuk 60 lagi lah banyak lupa, kan? Sebab tu banyakkan membaca Al-Quran. Ya, mudah-mudahan dengan banyak membaca Al-Quran ini sifat kelupaan kita ni tidaklah melampau-lampau, ya. Okey. Maksud sahwi di sini ialah kecacatan atau kekurangan yang berlaku kepada orang yang bersembahyang dalam sembahyangnya sama ada dengan sengaja atau terlupa. Sujud sahwi ini dilakukan untuk menampung kekurangan atau kecacatan yang telah berlaku. Ini dilakukan di akhir sembahyang. Ya, saya sebut semula. Yang dimaksudkan dengan sujud sahwi itu apa dia? Kecacatan atau kekurangan. Ya, kekurangan apa? Kekurangan yang berlaku kepada orang yang solat. Orang yang tak solat, dia tak adalah sujud sahwi. Ini orang yang solat dan di dalam solatnya itu, dia ada melakukan sesuatu. Sama ada dia sengaja ataupun dia terlupa. Contoh, apa ni, yang biasalah, doa kunut. Ada sebahagian saja tinggal. Kan, kalau anak-anak murid saya tu, memang tinggal lah. Dah tak hafal. Kan sunat je kan Ustazah. Sunat. Jadi dia tak buat. Jadi memang daripada awal lagi dia dah niat tak akan buat ni doa kunut. Kan? Jadi nanti dia akan ganti dengan sujud sahwi. Ataupun bagi kita yang selalu buat tiba-tiba terlupa. Ya, lepas terukuk aja iktidal terus sujud. Bila dah sujud, baru teringat, tak apalah. Teruskan je solat. Tak payah pula nak bangun balik. Tak payah, teruskan solat. Lepas baca tahiyat akhir, sujudlah. Kan? Untuk sujud sahwi, menggantikan doa kunut yang terlupa tadi. Ya? Okey. Faham tak? Setakat ni, faham ya, insyaAllah. Sujud sahwi ini dilakukan untuk menampung kekurangan atau kecacatan yang telah berlaku. Ya, okey. Hukum sujud sahwi. Apa hukumnya? Hukumnya ialah sunat. Hukumnya sunat. Bila kata sunat, maknanya dibuat berpahala. Ditinggalkan tidak berdosa. Sah tak solatnya? Sah. Solatnya tetap sah. Ya. Hukumnya ialah sunat ketika berlakunya sebab-sebab yang akan kita bincangkan nanti. Sekiranya dia tidak sujud, sembahyangnya tidak batal. Ya, sekiranya dia tidak sujud, sembahyangnya tidak batal. Sujud sahwi tidak wajib kerana ia tidak diperintah melakukannya disebabkan meninggalkan perkara-perkara wajib sebagaimana yang akan kita lihat nanti. Ya. Baik, nanti kita akan bincangkan perkara ini, ya. Dalil ini disyariatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, Nabi telah bersembahyang Zuhur dan Asar bersama-sama dengan kami. Lalu tiba-tiba baginda memberi salam, iaitu setelah 2 rakaat. Maka Zulyadain bertanya, wahai Rasulullah, adakah sembahyang telah berkurang rakaatnya? Nabi SAW pun bertanya, adakah benar apa yang dia perkatakan? Jawab para sahabat, ya. Lalu Rasulullah SAW menambah 2 rakaat lagi. Kemudian baginda sujud sebanyak 2 kali. Ya, saya ulang balik ya. Fahamkan betul-betul.
Nabi telah bersembahyang zuhur atau asar bersama-sama dengan kami. Lalu tiba-tiba baginda memberi salam, iaitu setelah 2 rakaat. Maka Zulyadain bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah sembahyang telah berkurang rakaatnya?" Ya. Maka Nabi pun bertanya, "Adakah benar apa yang dia perkatakan?" Jawab para sahabat, "Ya." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah 2 rakaat lagi. Kemudian baginda sujud sebanyak 2 kali. Maksudnya, ceritanya di mana satu ketika Nabi solat, tak pasti zuhur atau asar. Solat ni 4 rakaat. Tiba-tiba dah ketika baru 2 rakaat, Nabi duduk, mungkin duduk tahiyat akhir lah. Terus bagi salam. Ya. Jadi sahabat tanya, sembahyang dah berkurangan ke? Dari 4 rakaat jadi 2 ke? Ya. Jadi Rasulullah pun tanya sahabat, betul ke yang dia cakap tu? Ya, kata betul, maksudnya tadi Rasulullah buat 2. Okay. Jadi bila Rasulullah dengar, dia pun terus bangun, meneruskan solatnya dan menambah 2 rakaat yang kurang tadi. Ya. Selepas selesai tambah 2 rakaat tadi, maka baginda pun sujud sahwi. Jelas tak? Faham tak? Ya. Ini Rasulullah tambah 2. Maknanya dia sebab belum berlalu tau. Baru di situ dia boleh terus bangun. Ya. Apa? Ya. Ini kalau ikut ni kita tengok lagi. Okey. Baik. Jadi ini dalil-dalil dalil-dalil lain yang akan disebut dalam masalah-masalah berikutnya, kita akan lihatlah, ya. Okey. Baik. Sebab-sebab sujud sahwi. Ya, sebab-sebab sujud sahwi. Yang pertama, orang yang bersembahyang meninggalkan sebahagian sunat-sunat ab'ad, sebagaimana yang telah pun kita sebutkan sebelum ini, seperti bacaan tasyahud awal dan kunut. Ya. Maknanya sebab yang pertama ialah meninggalkan sunat-sunat ab'ad. Ya, dia ada 2 sunat kan, sunat hai'ah dan sunat ab'ad. Sunat ab'ad ni sunat yang diberatkan. Ya. Jadi, kalau meninggalkan sunat-sunat yang ab'ad, maka disunatkan untuk kita sujud sahwi. Okey. Di mana Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, kami sembahyang bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada rakaat kedua di setengah sembahyang, baginda terus berdiri dan tidak duduk. Lalu orang ramai pun berdiri bersama-sama baginda dalam baginda. Dalam riwayat lain pula, baginda bangun ketika rakaat kedua sembahyang zuhur. Apabila hampir selesai sembahyangnya, kami menunggu-nunggu salamnya. Tiba-tiba baginda bertakbir sebelum memberi salam untuk sujud dengan 2 kali sujud. Kemudian baru baginda memberi salam. Ya? Faham tak tu? Jelas ya? Ulang balik. Kami sembahyang bersama dengan Rasulullah. Pada rakaat kedua di setengah sembahyang, baginda terus berdiri. Maknanya dia tidak membaca tahiyat awal, kan? Dia tidak membaca tahiyat awal. Dia terus berdiri. Jadi bila nampak Rasulullah berdiri, kita sebagai makmum kena bangunlah, kan? Bangun berdiri. Bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bangun berdiri. Baginda bangun ketika rakaat kedua sembahyang zuhur. Jadi apabila hampir selesai sembahyangnya, ya, bila dah dah baca tahiyat akhir, maka kami tertunggu-tunggulah untuk Rasulullah memberi salam. Tapi Rasulullah tak bagi salam. Ya.
Tiba-tiba baginda bertakbir sebelum memberi salam untuk sujud. Dengan 2 kali sujud, kemudian barulah baginda memberi salam. Faham tak? Ya, maksudnya sahabat-sahabat ni dia kata pernah berlaku. Ya, bila Rasulullah kadang-kadang dalam sembahyang masuk rakaat kedua tu patutnya duduk tahiyat awal tapi dia tak buat. Dia terus berdiri. Kan? Dan kemudian bila sampai tahiyat akhir, patutnya terus bagi salam kan? Dah habis selesai tahiyat akhir. Tunggu tak bagi salam. Ya, tiba-tiba Rasulullah bertakbir. Sujud sebanyak 2 kali dan kemudian barulah baginda memberi salam. Baik. Jadi kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia kadang-kadang kalau kita lihat adakah sengaja dia lupa ataupun memang dia terlupa, ya. Wallahu a'lam, tapi kesimpulan rumusannya apa saja yang berlaku kepada Rasulullah adalah sebagai suatu pengajaran kepada kita. Maksudnya bila bila dalam solat berlaku sedemikian, maka kita perlu buat yang ini. Faham ya? Okey, bukan menunjukkan kelemahan Rasulullah. Rasulullah pun macam kita ke pelupa? Sebab kita tahu bahawa Rasul ni sifatnya maksum. Ya, apa yang berlaku itu adalah sebagai suatu pengajaran untuk kita mendapat ilmu. Contohlah pernah berlaku ketika Rasulullah nak solat subuh. Ya, tiba-tiba dia bila dia takbir dia teringat sesuatu, maka dia pun keluar daripada tempat solat dan kemudian beberapa minit lah, ya, kemudian barulah beliau masuk semula, ya, dan meneruskan solatnya. Jadi selepas habis solat maka ditanya, kan, ya, maka ditanya oleh sahabat-sahabat apa yang berlaku, ya, kenapa tadi maknanya pergi meninggalkan jamaah, ya. Jadi disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia terlupa untuk mandi hadas. Itu contohnya begitu. Tapi bukan menunjukkan Rasulullah itu orang yang kurang prihatin dan sebagainya. Tidak. Itu sebagai suatu pengajaran. Menunjukkan kepada kita apabila nak mengerjakan ibadat, mestilah suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Ya, itu sebagai satu pengajaran untuk kita. Ya. Okey. Dia tak boleh kita dah katalah dah suci daripada haid, tapi tak payah mandi wajib terus sembahyang. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Dia mesti mandi wajib dulu. Okey. Baik. Kemudian Ibnu Majah dan Abu Daud dan lainnya meriwayatkan daripada Al-Mughirah bin Syu'bah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza qama ahadukum min rak'ataini falam yastatimma qa'iman falyajlis fa iza statamma qa'ima fala yajlis wa yasjudu sajdatai sahwi." Maksudnya, apabila seseorang kamu bangun dari rakaat kedua, sedangkan dia masih belum berdiri dengan sempurna, maka hendaklah dia duduk kembali untuk baca tasyahud awal. Dan apabila dia telah berdiri dengan sempurna, maka jangan duduk dan hendaklah sujud sahwi dengan 2 kali sujud. Ya, maksudnya, apabila salah seorang kita bila tengah sembahyang, ya, dah rakaat kedua tu lah sepatutnya duduk tahiyat awal, kan. Kita terlupa, kita pun terus nak bangkit. Sekiranya belum sempurna bangkitnya, baru nak bangkit, maka boleh duduk semula. Tetapi kalau kita dah berdiri, ya, dah berdiri dengan sempurna, tak perlulah duduk semula. Ya, teruskan solat kita dan kita akan ganti dengan sujud sahwi sebanyak 2 kali. Jelas ya yang tu? Okey, itu yang pertama. Ya, yang pertama maknanya sebab sujud sahwi meninggalkan sunat ab'ad. Yang kedua, kenapa kena sujud sahwi? Berlaku keraguan.
pada bilangan rakaat yang telah dilakukan. Ya, berlaku keraguan pada bilangan rakaat yang telah dilakukan. Ketika ini hendaklah mengambil kira bilangan yang sedikit dan disempurnakan rakaat yang masih berbaki. Kemudian sujud sahwi. Ini dilakukan sebagai tampungan kerana kemungkinan dia telah menambah bilangan rakaat sembahyangnya. Jelas ya? Maksudnya, bila kita terlupa, kita ragu rakaat kedua ke rakaat yang ketiga. Ketiga ke keempat. Biasa 3, 4 lah kan. Biasa rakaat kedua tu masih okey lagi. Rakaat ketiga dan 4. Ya, bila berlaku demikian, mana berlaku keraguan, maka kita hendaklah memilih yang sedikit. Kan? 3 atau 4. Anggaplah kita baru buat 3 rakaat. Ya, maknanya ini baru masuk rakaat yang ketiga. Ya, maka kita akan menyempurnakanlah. Sempurnakanlah 3 dan 4. Dan kemungkinan dia menambah rakaat. Mungkin kita jangan 3 ke 4, 3, 4 dah 4 dah sebenarnya. Kan? Ya, tetapi kita memilih sedikit bimbang. Kalau memang betul kita baru 3. Faham? Kalau kata kita ambil 3 tapi sebenarnya kita dah 4, ya, dia memang akan menambah bilang rakaat jadi 5 rakaat. Ya, tetapi oleh kerana kita kelupaan, tak masalah, itu dimaafkan oleh Allah. Cuma dibimbangi kalau kita ambil yang banyak. 3, 4 lah. Padahal dia sedang di rakaat yang ketiga. Maka solatnya tak cukup 4 rakaat. Baru 3 rakaat. Maka solatnya tidak sah. Sebab apa? Sebab tidak cukup rakaatnya. Faham ya? Okay. Dengan itu sekiranya dia syak dalam sembahyang zuhurnya, adakah dia telah sembahyang 3 rakaat atau 4 rakaat, sedangkan dia masih dalam sembahyangnya, maka dia hendaklah mengandaikan bahawa dia sembahyang 3 rakaat. Iaitu pilih yang kurang dan hendaklah ditambah 1 rakaat lagi. Ini dah jelas ya. Okay. Kemudian, dia hendaklah sujud sahwi sebagai tampungan kerana kemungkinan dia telah sembahyang 5 rakaat. Ada nak tanya? Jelas? Okay. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Sa'id radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang kamu merasa ragu dalam sembahyangnya dan dia tidak mengetahui berapakah rakaat yang telah dilakukan, 3 atau 4, maka hendaklah dia mencampakkan atau menghilangkan perasaan ragunya. Dan dia hendaklah mengambil apa yang diyakini, iaitu memilih 3 rakaat kerana itu yang diyakini. Kemudian sujud dengan 2 kali sujud sebelum memberi salam. Sekiranya dia bersembahyang 5 rakaat, maka rakaat tambahan itu menjadikan sembahyangnya genap untuknya, sebagaimana sepatutnya. Sekiranya sembahyangnya cukup 4 rakaat, maka sujudnya itu adalah tekanan dan penghinaan kepada syaitan. Ya, maksudnya, kalaulah kita sembahyang tu memang betul, cukup 4 rakaat, maka sujud sahwi kita adalah sebagai penghinaan kepada syaitan. Maksudnya kita kembali kepada jalan yang benar. Sebab syaitan ni kan, bila kita solat, maka mereka ni akan mengganggu solat kita dan nak memastikan solat kita rosak.
Kan? Sebab tu bila kita solat ada macam-macam gangguan mendatang. Ya? Yang tak patut kita ingat pun teringatlah waktu solat. Ya, duit hilang pun datang. Kan? Kat mana duit hilang tadi? Ada kat situ lah. Masa tu lah juga. Ya, masa tu juga kita teringat. Dan bila teringat, maka solat kita pun dah mulalah. Mulalah tidak menumpukan. Maknanya khusyuknya tu dah hilang. Ya? Okay. Baik, sekiranya keraguan seperti di atas berlaku setelah selesai sembahyang, maka sesungguhnya keraguan tersebut tidak memberi apa-apa kesan kepada kesempurnaan dan sahnya sembahyang yang didirikan. Ya, saya ulang. Sekiranya keraguan tu berlaku setelah selesai sembahyang. Dan sembahyang baru terfikir, tadi aku buat 3 rakaat ke 4 rakaat ya? Dah selesai. Ya? Maka disebutkan oleh Imam Syafi'i di sini, maka sesungguhnya keraguan tersebut tidak memberi kesan kepada kesempurnaan dasarnya sembahyang didirikan. Maksudnya masa kita sembahyang memang kita yakin kan? Yakin. Maknanya kita tak ada terfikir apa pun. Kita buat macam biasa. Maka dia tidak ada mengganggu kesempurnaan kita. Kecuali jika dia ragu pada rukun niat dan takbiratul ihram. Kecuali jika dia ragu pada rukun niat dan takbiratul ihram, maka keadaan itu mewajibkannya melakukan semula sembahyang tersebut. Maksudnya apa? Kalau dia terlupa, tadi niat ke tidak aku ya? Kalau ragu, ya, kalau dia rasa ragu ya, sebab dia kembali kepada yakin tak yakin kita. Macam yang pernah kita sebut sebelum ni. Kalau katalah kita pergi ke suatu tempat nak sembahyang, kita tak tahu mana arah kiblatnya. Nak tengok kat handset, mati pula, bateri tak ada. Kata ya. Tapi berdasarkan naluri hati kita, ya, kebiasaan kita, ya, kita tengok arah mana kita datang sebagainya, kita yakin arah sanalah kiblatnya. Kita yakin. Dan bila kita solat dengan penuh keyakinan, yakin memang ini kiblatnya. Ya, dan kita mengerjakan solat sampai sempurna, sampai memberi salam, dah selesai. Tiba-tiba ada orang lain masuk. Salah lah tu kiblatnya. Kiblatnya sepatutnya arah sana. Okey. Batal tak sembahyang kita? Batal tak? Tak. Sebab waktu kita berdiri tadi, waktu kita mulakan solat, kita telah mendirikan, kita telah berniat dengan penuh keyakinan. Kita yakin memang inilah kiblatnya. Maka tidak membatalkan solat. Ya, solat tu sah. Tapi kalau sekiranya waktu kita berdiri tu, ya ke? Macam tak betul aja. Kan? Tapi gasaklah. Bantailah. Ya? Sebab orang lain pun buat macam tu, kita pun ikut. Ikut orang, bukan ikut keyakinan. Maka sekiranya ditegur setelah kita selesai solat, maka kita kena mengulang semula solat tersebut. Ya, sebab ketika kita berdiri tadi, kita ragu-ragu. Ya, okey. Dan yang di sini disebutkan kalau keraguan tadi tentang tadi aku niat ke tak ya? Niat ke tidak? Kebiasaannya kalau kita solat atau buat ibadat mesti niat ke tidak? Mestilah niat kan? Tapi kalau ragu-ragu sangat. Ni dah pergi sekolah ni, dah pergi mengajar, tiba-tiba tanya, tadi aku mandi wajib, aku niat ke tak? Ya. Tapi lumrahnya, apabila kita nak mandi wajib, sudah tentu bila air sampai di kepala, pastinya kita akan niat. Kan? Rasa tadi aku dah basah semua ni, aku yakin aku dah niat. Sempurnalah. Tapi masih ragu-ragu lagi, maka kita kena ulang semula. Ya, sebab tu apa-apa yang kita buat kena yakin. Ya, yakin. Okey. Baik. Kelupaan makmum yang mengikut imam seperti lupa membawa tasyahud awal adalah ditanggung oleh imam. Dan dia tidak perlu untuk sujud sahwi selepas imam memberi salam. Ya, kelupaan makmum yang mengikut imam seperti lupa membaca tasyahud awal adalah ditanggung oleh imam.
dan dia tidak perlu sujud sahwi selepas imam memberi salam. Ya, maksudnya kalau kita sembahyang berjamaah, ya, kemudian makmumnya terlupa membaca tasyahud awal. Dia duduk tapi dia tak baca. Kan, dia berangan. ada ya. Duduk je. Ya. Ha. Jadi bila imam Allahu Akbar, aku belum baca tasyahud awal. Tak apa, terus je. Tak perlulah baca lagi. Dan dia tak perlu nak sujud sahwi. Ya, sebab bacaannya sudah ditanggung oleh imam. Ya. Okey. Dalilnya hadis riwayat Ibnu Hibban dan dia telah mensahihkannya, al-imamu dhamin. Imam itu adalah penjamin. Ya. Okey. Itu yang kedua. Okey. Yang ketiga, kenapa kena sujud sahwi? Melakukan perbuatan yang dilarang kerana terlupa. Ya, melakukan perbuatan yang terlarang kerana terlupa, di mana perbuatan tersebut akan membatalkan sembahyang jika dilakukan dengan sengaja. Contohnya, bercakap dengan beberapa kalimah atau menambah satu rakaat dalam keadaan terlupa. Kemudian, dia teringat kembali ketika masih dalam sembahyang. Maka dia hendaklah sujud sahwi. Ya. Contoh ni, bercakap dengan beberapa kalimah atau menambah, ya, bercakap dengan beberapa kalimah tak sengaja. Aduh, tak tersengaja. Ya, dah sakit sangat kaki kita. Ya, imam pula lah lamanya. Ya, terkeluar perkataan tersebut. Bukan sengaja, ya. Dia kadang-kadang memang bila kita sakit-sakit dia terkeluarkan, dah tak boleh. Itu dia tidak membatalkan. Ya. Ataupun menambah satu rakaat dalam keadaan terlupa. Dah duduk tahiyat tadi, dah masuk rakaat ketiga, dah masuk rakaat keempat. Sepatutnya duduk tahiyat awal kan, tahiyat akhir. Dia bangkit lagi sekali. Ya, bangkit sekali. Dan ketika dalam solat, dia teringat. Rakaat aku dah sepatutnya. Kan. Dia dah tertambah. Maka ketika sebelum salam, ketika duduk tahiyat akhir, dia hendaklah sujud sahwi. Ya. Okay. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, melakukan perbuatan sembahyang sama ada satu rukun yang sempurna atau sebahagiannya, atau membaca surah bukan pada tempatnya ketika ia masih bersembahyang. Ya. Sebab yang keempat, melakukan perbuatan sembahyang sama ada satu rukun yang sempurna atau sebahagiannya, atau membaca surah bukan pada tempatnya ketika ia masih bersembahyang. Okey, contohnya, ia membaca Fatihah ketika duduk tasyahud, atau membaca kunut ketika rukuk, atau membaca surah yang disunatkan selepas Fatihah ketika iktidal. Ya, ketika itu disunatkan supaya sujud sahwi di akhir sembahyangnya. Ya, maksudnya melakukan perbuatan sembahyang atau sebahagiannya bukan pada tempatnya. Kan, katalah ya, lepas kita baca tahiyat akhir, kita baca Fatihah pula. Ya, maknanya kita membaca bukan pada tempat yang sepatutnya. Ya, maka di situ disunatkan untuk sujud sahwi. Biasanya kita kurang kan. Tapi ini lebih-lebih pula. Ya, contoh yang dibagi tu, baca Fatihah ketika duduk tasyahud. Ya, baca kunut ketika rukuk. Tengah rukuk baca pula kunut. Ya. Memanglah dia kunut tu doa yang baik. Ya. Tetapi dia kalau ikut dari sudut hukum fiqahnya, maka dia hendaklah sujud sahwi di akhir sembahyangnya. Kerana melakukan amalan-amalan ini bukan pada tempatnya. Ya, faham tak yang ni? Ada soalan nak tanya? Faham ya? Okey, alhamdulillah.
Baik. Jadi 4 perkara ya, ni 4 perkara yang besar lah ya, yang menyebabkan untuk kita sujud sahwi. Saya ulang, 1, orang yang bersembahyang meninggalkan sunat ab'ad. Yang kedua, berlaku keraguan pada bilangan rakaat. Yang ketiga, melakukan perbuatan yang dilarang kerana terlupa, ya. Di mana perbuatan tersebut akan membatalkan sembahyang jika dilakukan dengan sengaja. Mana kalau sengaja-sengaja kita bercakap aduh, kan? Kita tak lupa pun sedar, itu batal sembahyang. Ya? Tapi kalau dia tak sengaja ataupun orang yang melatah, kan? Ya, bunyi apa dia pun ikut je, kan? Orang menjerit dia pun menjerit juga. Yang ini dia tidak sengaja. Maka dia tidak batal. Ya? Ha? Kalau terbatuk kan? Bukan sengaja terbatuk, tak batuk, buat batuk. Kalau terbatuk lagi, batuk yang melampau-lampau kita ni kan, kalau tengah batuk, bila, bila kita sembahyang, ada mula lah tu. Bila kita bersembahyang, kan dia ada, kita kena baca. Kan, surah Fatihah yang rukun-rukun. Bila kita baca ni, dia tekak kita akan mula gatal. Kan? Jadi memang dia akan terbatuk. Bila tak batuk, dia akan benda tu tak akan selesai. Ya? Jadi kalau terbatuk sampai terkencing terkadang-kadang, betul? Batal ke tidak sembahyang kita? Terkencing batal lah kan? Tapi sebab tu, kalau kita tahu kita memang dalam keadaan yang darurat, memang batuk kita, bila kita batuk je memang kita akan terkencing, sampai terkencing, maka kena bersedialah macam orang istighadah. Kan? Sebelum ambil sembahyang, pakai pad dulu. Jadi bila kita solat, dia datang gangguan tersebut, maka dia tidak membatalkan solat. Ya? Dia lagi-lagi memang sekarang ni batuk-batuk yang jenis macam ni sekali. Apa dia? Ya, betul. Jadi kadang bila Fatihah tu kita terpaksa bacakan sebab dia rukun kauli. Baru ni kami lah guru agama ditegur oleh orang luar ketika orang luar tu datang sembalat di Sekolah Tinggi Kelang. Surau STK tu orang lain boleh masuk kan. Jadi dia tengok pelajar-pelajar bila sembahyang senyap je. Kan? Jadi buat teguran, dia kata tolong tegurlah anak-anak murid sebab bila sembahyang diam aja, tak ada dengar rukun kauli. Tak ada buka mulut, kan? Senyap sampai akhir. Ya? Sedangkan dia ada 5 tempat, kan? 5 tempat yang perlu dibaca. Yang perlu dibaca sebab namanya rukun kauli. Kita dah belajar dulu. Dalam rukun solat ni ada 13. Daripada 13 ni dipecahkan kepada 3. Rukun qalbi, rukun kauli, rukun fi'li. Kan? Rukun qalbi, rukun yang duduk di dalam hati, niatlah. Rukun kauli yang disebut, mesti disebut. Ya, maksudnya bila kita membacanya, telinga kita ni mendengar. Bukanlah baca kuat-kuat. Tak. Tapi baca sekadar didengar di telinga kita. Bukan senyap dalam hati. Kalau senyap dalam hati tu batal solatnya. Tak sah solatnya. Dia mesti disebut. Baca Fatihah. Apa dia yang perlu rukun dia apa? Rukun kauli, takbiratul ihram. Bacaan Fatihah, suratul Fatihah. Mesti ya ibu-ibu ya. Mesti sebut. Mesti baca. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya telinga kita dengar. Ya. Kalau surah tu tak apa senyap je. Okey. Kemudian apa lagi? Mana yang bacaan mesti? Tahiyat akhir. Ya. Tahiyat akhir. Yang keempat selawat. Yang kelima salam. Ini 5 tempat yang mesti disebut. Mesti dilafazkan. Ya. Kalau tidak, maka ibadah solat kita tidak sah. Jadi sebab tu bila kita dengar keadaan batuk tu, dia memang macam mana ya? Kena berhenti sekejap lah maksudnya ni. Kita baca perlahan-lahan. Ya. Tu kalau batuk sampai terkencing tu, kalau memang kita dah tampal, dah pakai pad, dia tidak masalah. Dia macam dari istikhadah lah. Ya, sebab
Dunia hari ini mungkin sumber pemakanan kita ya, muslimat, ya, menyebabkan kadang-kadang haid kita tidak menentu. Ya, dan umur-umur semakin meningkat ni lagi lah. Sebab tengok sahabat-sahabat saya, termasuk saya sendirilah. Kadang periodnya sampai 15 hari. Sikit kan. Oh, tak tahulah. Biasa dulu normal 6-7 hari kan. Sekarang dah sampai 17 hari. Rasa pening sangat. Yalah 15 hari ibadat, 15 hari bersih, 15 hari tak ibadat. Yang maksud tak solat. Ya, kita ni kalau tak solat rasa Masya Allah resah. Dia lain. Ya, sedangkan banyak sangat kita nak mengadu dengan Allah Ta'ala kan. Tapi memang begitu. Ya, mungkin sebab pemakanan atau sebab mungkin obat-obat yang kita makan mungkin ya jadi penyebabnya. Ataupun dengan pil-pil perancang ataupun suntikan-suntikan, ya, itu pun boleh menyebabkan gangguan. Dan apatah lagi kalau nak monopos kan. Memanglah macam-macam gangguan. Ya, jadi kalau sekiranya, ya, ni saya nak ingatkan balik, sekiranya haid kita melebihi daripada 15 hari. Dah masuk 16 hari ni, ada lagi. Macam mana ni? Nak sembahyang ke tak sembahyang? Kena sembahyang. Ya, kita kira. Kiraan sehari, katalah kita period 1 hari bulan, maka dianggap 2 hari bulan itu 1 hari. Kan 24 jam kan? Kira betul-betul. Ya, jadi orang-orang yang bermasalah ni, tarikh tu kena tepat. Ya, untuk kita kira betul-betul. Sebab selepas 15 hari, wajib mandi dan wajib melakukan kewajipan kita. Ya, dengan solatnya dan sebagainya. Hatta suami minta dilayan, kena dilayan dengan baik. Kita kata darah masih ada lagi. Itu darah istikhadah. Dibolehkan sebenarnya. Ya? Faham ya? Okey, baik. Ya, batal. Ya, dia sebab kalau dia jarang lah. Jarang kalau batuk yang ni dia akan terkentut kan. Bersin tu tidak membatalkan. Ya, tapi kalau terkentut dia memang batal sebab dia keluar angin. Ya, yang ini sebab kita dah tutup tau. Ya, walaupun ni, walaupun kata dah terkentut sebab katalah kita batalkan. Nanti kita solat sama lagi. Sebab bila kita sebut, dia dah mula gatal. Bila dah gatal, dia batuk, dia tidak akan terkawal. Ya, jadi kalau dalam keadaan ini, dalam keadaan darurat ini, tak apa. Kita ambil yang rukun sahaja. Kan, kita ambil yang rukun lah, yang wajib-wajib baca. Baca surah tu baca dalam hati je lah. Yang makna yang perlu dilafazkan je kita sebut dengan lisan. Faham tak? Macam tak faham? Faham tak? Tak faham tanya. Okey. Ada nak tanya yang lain? Ya. Oh, maknanya lintasannya. Dia tak perlu lintasan dah. Sebab nanti bila kita tahiyat akhir, kan? Tahiyat akhir kita sujud tu takbir tu memanglah kan kita niat pun dalam hati kata sujud sahwi. Kan? Ataupun perbuatan kita sujud tu pun dah melambangkan ni lah. Maknanya kita dah melakukan sujud sahwi. Dia tak diminta untuk niat. Tak ada. Ya? Sebab dia syaratnya ada ke niat? Tak ada. Kita tengok caranya ya. Cara melakukan sujud sahwi dan tempatnya. Sujud sahwi adalah 2 sujud seperti sujud-sujud yang lain. Orang yang bersembahyang hendaklah berniat. Dia niatlah. Sujud sahwi ketika melakukan maknanya. Ketika kita nak sujud, lepas kita duduk tahiyat akhir kan. Bila kita nak duduk, kan takbir. Allahu Akbar. Maknanya berserta takbir tu kita niat sujud sahwi. Ya. Tempatnya ialah di akhir sembahyang sebelum salam. Ya. Sekiranya dia memberi salam sebelum sujud, sama ada sengaja atau terlupa. Dan tempoh pemisahan antara memberi salam dan selepasnya telah lama. Maka luputlah tuntutan sujud daripadanya. Dia tidak boleh lagi melakukannya semula. Jelas ya? Okey.
Sekiranya tempoh pemisahan itu masih pendek, maka boleh melakukan semula sujud tersebut dengan sujud 2 kali sambil berniat sujud sahwi. Kemudian dia memberi salam buat kali yang kedua. Jelas? Maksudnya, dia sepatutnya sebelum memberi salam, kita sujud. Kita takbir Allahu Akbar, kita sujud pertama. Bacalah bacaannya. Subhanallah, yanamu wala yasmu, kan? Bacalah 3 kali. Lepas tu duduk, kemudian sujud kali kedua, duduk semula, bagi salam. Jelas kan? Okey. Tiba-tiba terlupa. Terlupa atau sengaja. Ya. Kita terus dia bagi salam. Kadang kan lupa. Banyak sangat kita lupa kan. Ya, kita bagi salam. Dah bagi salam. Patutnya sujud sahwi kan. Terfikir. Boleh terus sujud semula. Dia terus takbir. Niat sujud sahwi. Tapi sekiranya dah lama. Dah habis selesai baca doa. Dah bangun. Tadi tak sujud sahwi lagi lah. Tak payah dah. Tak perlulah sebab dalam tempoh yang dah lama. Jadi tidak perlu untuk sujud sahwi semula. Jelas? Okey. Ada soalan nak tanya? Ya. Okey. Aha. Okey. Mm-mm. Okey. Kalau kita nak dapat ganjaran pahala solat berjamaah, maka kena tunggu dia duduk, dia bagi salam, maka kita bagi salam. Ya? Ha. Dia dah terlebih sangat sebab dia lupa. Sepatutnya makmum yang ada berhampiran dengan dia memberi teguran. Sepatutnya. Ya, dengan kita dah belajar itu kan. Kalau lelaki dia baca apa? Ha? Subhanallah. Kan? Ha. Tak tahulah sama ada makmumnya sedarkan ataupun imamnya tak perasan. Apa pula subhanallah tu. Takut imam terlupa juga kan? Okey. Jadi bagi kita yang sedar di belakang, ya, maknanya macam muslimat duduk aja. Yang muslimin ikut je. Dia kalau ikut pun dia tidak menjadi kesalahan. Kalau sebab kita sedar memang cukup 4 rakaat. Takut yang makmum tadi pun dia tak berapa nak ingat. Dia ingat 5 juga. 4 juga kan. Duduk berangan kan. Tapi yang muslimatnya dia peka. Ini dah 4 rakaat dah ni. Jadi kita duduk. Tak apa, boleh. Ya. Jadi tunggulah sampai dia duduk tahiyat akhir. Dia beri salam. Maka barulah kita bagi salam. Kalau kita bagi salam terus, tak tunggu imam, bermakna kita sudah mufaraqah dengan imam. Dia begitu. Ya? Okey. Ada lain? Ya. Solat subuh. Ha. Ha. Mm-mm. Okey. Dia sebab ada fahaman-fahaman ya, memang diperlis kalau kita tengok mereka dia memang tidak ada tidak membaca doa kunut. Ya, jadi kita ni sebagai ahli jamaah sebagai jemaah lah kan, kita sebagai makmum. Jadi bila pergi ke suatu tempat kita kena ikut keadaan dia. Dia tak baca doa kunut, dia tak baca doa, dia tidak menjadi satu kesalahan. Faham tak? Ya. Maksudnya ikut suasana dia. Tak payahlah pula kita nak tambah ke, tak payah. Kita ikut je. Ya? Ya? Rukuk? Kita terlupa nak kunut. Terus sujud. Kalau kita teringat sebelum memberi salam, terus sujud sahwi. Ya? Tapi kadang-kadang terlupa kan?
Terlupa terus. Dah lah tadi kunut tu terlupa. Kan? Ha. Nak sujud sahwi pun terlupa. Ya terus bagi salam. Ya terus doa. Ya dah selesai. Sah solatnya. Tak masalah. Kan disebut tadi sunat sahaja. Ya? Okey. Ada? Ha. Di antara dia sujud. Okey. Tak payah baca apa-apa. Subhanallah la yanamu wa la yashu. Kemudian duduk. Lepas tu sujud semula. Ya? Okey. Ada lain? Ya. Ha. 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 Hmm. Okey. Kalau tadi dia buat dengan penuh yakin, dia yakin tu lah kiblat ni. Kalau dia yakin Kalau dia yakin macam yang tadi kita ni kan maknanya dia sembahyang mungkin bagi dia perasaannya tak tahulah kan kalau dia kata itulah kiblatnya sah. Ah. Ya, tapi kalau bila kita tengah ragu-ragu, dia kena solat semula lah. Kan? Faham. Dia tak faham kot kepala mana kan. Dia rasa ni lah kiblatnya dia yakin. Maka sah. Ya? Okey. Ada lain? Ada nak tanya? Ha ah. Ha ah. Boleh? Ha ah. Kalau sengaja tak baca, memang anak-anak kita hari ni tak nak baca. Tak hafal. Susah panjang. Panjang. Memang saya bila buat pafa, tingkatan 1 sampai tingkatan 5, bila doa kunut, kelas belakang, kelas depan tu boleh lagi lah. Kalau kelas anak anak emas saya kan, memanglah ya Allah nak dapat Allah mahdini fi man hadait. Nanti pusing-pusing tak jumpa-jumpa jalan. Ya, jadi daripada mereka ni tak solat, kita kata tak apa. Ataupun kamu baca setakat mana yang kamu hafal. Katalah 2 ayat. Sebab itu doa kan. Kita doa supaya Allah berikan kita hidayah kan. Bacalah setakat mana kamu ingat. Kalau saya tak nak baca Ustazah, sah solatnya. Yang pastinya rukun. Sebab tu, kadang-kadang anak-anak yang lemah sangat nak menghafal. Kan dia ada anak-anak yang lemah sangat nak menghafal. Ya. Jadi paling tidak kamu niat. Niat usolli pun tak dapat-dapat. Tak apalah. Niat bahasa Melayu. Takkanlah tak boleh saja aku sembang zuhur. Dah lah tu. Paling-paling ada lintasan solat apa kan? Okey. Yang kedua Fatihah. Betulkan bacaan Fatihah. Ya. Yang ketiga bacaan tahiyat awal. Tahiyat akhir. Ya, at-tahiyatul tu sampailah paling tidak Allahumma salli ala Muhammad. Cukup sekadar tu. Nak yang lain-lain tak hafal-hafal. Ya. Okey. Kemudian bacaan salam. Dapat itu pun dah Alhamdulillah. Yang lain tu tak apalah. Awak duduk Rabbiq fili tu tak hafal juga. Awak duduk bacalah doa dalam hati. Ya Allah ampunkanlah dosaku ya Allah. Tak apa. Ya. Jadi kita jangan menyusahkan. Ya, anak-anak begini kena disenangkan, jangan disusahkan. Nanti dia tak solat. Ya. Jadi kalau kita, tak boleh, mesti baca doa kunut. Sudah tak payah solat lah. Iya. Surah tak hafal lah Ustazah. Fatihah je saya hafal. Tak apalah baca Fatihah. Ada pula surah saya hafal satu je. Surah Al-Ikhlas. Tak apa. Kan? Rakaat pertama surah Al-Ikhlas. Rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Semuanya surah Al-Ikhlas. Tak apa. Ya, jadi kita jangan berkata memberatkan. Tapi cuma kita ajak mereka cuba menghafal sedikit-sedikit. Tambahlah. Kan? Esok tambah lagi, sikit lagi. Macam tu jugalah. Kalau yang mu'alaf kan? Kalau mu'alaf. Katalah surah Fatihah tak dapat-dapat. Baru dapat 2 ayat. Tak apa bagi orang mu'alaf ni. Kau hafal 2 ayat. Baca je Fatihah 2 ayat tu dulu. Esok kita baca lagi, belajar lagi. Macam tu.
Jangan kata, Fatihah kau baru 2 ayat tak boleh, tak sah sembahyang. Ya, tak boleh begitu. Ya, jadi, apa ni cara kita yang penting rukunnya itu sempurna. Faham, ya? Itu baru yang baru belajar. Yang mualaf. Ya, yang baru belajar kan kita terus je, kau kena macam ni, kau kena macam ni. Katalah kena, kau kena tutup aurat ni baru muncak apa ni syahadah semalam. Wajib. Nanti dia tengok kan, dia renung. Yang orang Islam dah lama tu tak tutup pun aurat. Kan? Jadi kita kena cara yang baik. Ya, hukum Islam wajib tutup aurat. Tapi orang yang bukan Islam ni, orang Islam ni ramai tak tutup aurat sebab mereka tak ada ilmu. Kan? Sebab tu saya pernah sebut mungkin seorang sahabat saya India. Saya kata jom masuk Islam sebab nampak dia suka kan. Dia kata saya susah hatilah Ustazah nak masuk Islam. Sebab saya tengok orang Islam pun tak buat apa yang Allah suruh. Tuhan Allah suruh dia kata. Kenapa awak cakap macam tu? Cuba Ustazah tengok ya. Masa tu saya di Miru. Bila pelajar keluar daripada sekolah, ramai yang tanggal tudung. Bukan ke tudung tu wajib? Pandai. Ya. Ha. Jadi maksudnya kadang-kadang orang bukan Islam memerhatikan kita je. Aku teringin nak masuk Islam tapi takut pula. Ya. Tengok ada sebahagiannya tak menghayati Islam, tak mengamalkan Islam dengan sebaiknya. Ya. Jadi kita cubalah untuk diri kita dan anak-anak kita ya Allah ya. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan Islam dengan sempurna dan kita mengharapkan anak-anak kita, cucu-cucu kita ya dapat melaksanakan ibadah solat 5 waktu dengan sebaiknya. Ya, ya kalau boleh biarlah kata rukun tu sempurna, yang sunat-sunat ini pun mereka dapat membaca dengan baik. Sepatutnya mereka boleh baca dengan baik. Ya, sebab di sekolah rendah, kalau tengoklah sekolah agama kan, dari darjah 1 kan, ya, apa ni hafalan bacaan-bacaan ni kan dah diajar. Tapi tak tahulah kan, bila sampai ke tingkatan 4, tingkatan 5 tak boleh nak baca. Tak tahu kenapa. Mungkin tak pernah buat kot, tak pernah sembahyang, mak ayah tak kisah. Ya, mak ayah tak pernah semak. Jadi mereka lupa mungkin. Ya. Okay, jadi saya rasa cukuplah ya untuk petang ni. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bincang pada petang ini dapat membaikkan ya, dapat meningkatkan amalan kita insya-Allah. Ya, dalam kita kata nak kita sekarang nak menuju pertemuan kita dengan Allah Taala. Kalau tengok umur kita ni semuanya kan, semua rasanya kan, hak muda ada. Ya, terutama kita lah, saya sendiri kan, dan orang kata di hujung-hujung ni. Ya, saat pertemuan dengan Allah Ta'ala tu memang dah semakin hampir. Ya, jadi apa yang perlu kita buat? Sudah tentu, ya, kena tingkatkan iman, tingkatkan amalan kita agar insya-Allah mudah-mudahan bila kita bertemu dengan Allah Ta'ala, ya, dalam keadaan Allah redha dengan kita, insya-Allah. Ya, jadi yang baik semuanya datangnya daripada Allah Ta'ala. Yang salah, yang silap itu adalah kelemahan saya sendiri. Jadi kita tangguhkan majlis dengan baca tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.